yang tadi hari. Rakaat ketiga sama dengan imam lah, sama dah. Yang lain sama dengan imam. Cuma dia pergi rakaat berapa, imam itu rakaat berapa, dia ikut imam pada waktu itu. Sebab dia dipanggil, masuk dia baru datang. Dia pergi imam rokok. Kita berkata dengan imam, pada rakaat kedua, ketiga, seterusnya, dia kena baca habilah sebab biasa dia imam baca, Fatihah sempat dia baca. Sebab dia dipanggil bersama imam pada rakaat kedua. Rakaat pertama tadi tidak bersama imam, dipanggil masbuk. Ada soalan lain? Ya. Tujuh sampai? Semuanya asal. Lama tadi dia buat apa? Dia semaya asal, boleh sampai waktu asal habis. Dia tak ada waktu makruh bagi solat fardu. Subuh maghrib 7.20 dia katakan. 7 itu boleh semaya asal. Sehingga ulama sebut 7 kita kata pukul 7.20 maghrib. Pukul 6 18 kita sembahyang Allahu Akbar sembahyang asar ni Allahu Akbar kita rokok bunyi azan maghrib. Ada ulama kata habis kita sembahyang asar kan. Mana kita dapat asar boleh pada sebab kita sembahyang belum masuk waktu maghrib kan. Tapi kalau kita berkira dah masuk waktu maghrib, kita sembahyang maghrib kemudian kita potong sembahyang asar. Selama mana ada waktu itu kita kena sembahyang wajib. Dia tak ada waktu makruh. Yang kata tak boleh ni lepas asar ni dah masuk waktu makruh ni wajib tak sembahyang lagi ya tidak sembahyang wajib. So wajib mesti sembahyang dalam waktu dia. Antara pukul kita kata pukul 4.30 sampai pukul 7.20 tu itu waktu asar kita sembahyang. Yang wajib. Iya sembahyang pun kita sembahyang dulu. Kurang-kurang kita dapat rokok punya waktu maghrib. Maka kita dapat pada sembahyang waktu asar. Walaupun siap dalam waktu maghrib. Sebab kita dapat rokok dikira masa rokok kita. Boleh mana? Kalau kita dah kata takbir, Allahu Akbar di maghrib, kita tak boleh sembahyang, kita potong. Tertidur tidak apa dimaafkan. Tapi kalau pukul 7 dia boleh sembahyang banyak waktu. Boleh sembahyang lah. Itu asar 4 rakaat. 15 minit biasanya. 2 minit dia asar ni dah biasa. Lagi soalan? Tanya. Tak faham tanya, tak tanya dia faham. Pak berdarah, kalau kita ambil itu, sekiranya usia berdarah, kita dah pastikan darah kering, tiba tengah solat, dan kita dapat tahu darah tu keluar balik. Dah campur dengan ini, nak kena batalkan ke atau macam mana? Antara syarat sembahyang tak ada najis. Najis yang lain adalah keluar darah. Darah yang sedikit dimaafkan. Najis sedikit dimaafkan. Sembahyang orang kita kedua darah kita. Keluar itu dikeluar sedikit. Mana kita boleh tahan dia. Sedikit banyak kita boleh tahan. Tapi kalau keluar najis sampai tadi banyak. Apabila banyak dipanggil kita kena batas banyak kita lah. Yang keluar darah tadi. Tapi kalau sedikit kita pun tak kena darah tadi. Kita tahan. Maka dimaafkan oleh Tuhan. Punya kadar sedikit. Tapi kalau sedikit kita nak ambil kalau lambat lagi solat, mana Ustaz? Boleh tertelan? Tak boleh telan. Selama kita kadar ukurannya kita dapat baca tidak. Ruku-ruku sembahyang Fatihah. Kalau baca Fatihah keluar darah lebih banyak. Kalau sedikit tak boleh. Boleh faham. Kita boleh agak tidak ada. Kalau kita baca sedikit mana darah tetap keluar. Yang kedua, semua dilamat cara mengendalikan kita ambil penampalan tak begitu. Kalau yang keluar, walaupun banyak kita tampalan tak apa. Di mana contohnya kita orang nak bisu, kita orang nak bisu, dia buang pun nak bisu tu, dia letak ni, dia pergi ikat kanan. Kalau dia buang macam tu, selama dia sembahyang tu, kalau keluar tu punya batas sembahyang kerana penanggung najis. Tapi kalau kita tak buat macam tu, dia tak boleh sembahyang selama tak sembahyang. Kita selalu keluar. Lepas ambil darah ni, ambil air ni, petak kat situ. Kita sembahyang, dia dimaafkan. Walaupun dia banyak dalam ni, dia banyak tapi tidak mengalir. Tapi kalau kita buat macam ni, dah kita akan sudah sekali, kita tulis sembahyang, kita tahan dia tu dalam ni, hukumnya dimaafkan. Itu juga gigi tadi. Kalau kita rasa banyak, sampai kerja tak keluar, nak bacaan tak boleh pun kita tak susah sembahyang. Kita tak kena sedikit, bacaan kita boleh baca. Yang wajib tadi. Fatihah tahiyat. Maka dimaafkan. Wallahu a'lam.
Sebab kita tak boleh buat, macam mana tak boleh buat. Kalau kita boleh buat macam orang sugi, yang ada dalam sugi itu kita boleh ambil, tak keluar. Kalau kita tak kat dalam, di pagi kita menanggung lagi. Sebab sugi itu duduk kat situ je. Ada penyanyi selalu keluar. Masa selalu keluar, kita kadang kalau kita boleh tahan dia, dimaafkan. Kalau tak boleh tahan, kita nak buat, cari penampak, tanpa. Maka yang bahasa lagi, dimaafkan. InsyaAllah kembali. Tak buat macam tu tak sembahyang. Dimaafkan, insyaAllah tak boleh buat apa-apa. Macam penyakit salah sel bau, selalu buat kencing. Bagi lelaki terbaru perempuan, tak boleh sembahyang, selalu buat kencing. Atau selalu kentut, ada selalu kentut kan? Perempuan tak, saya pernah ada orang tanya dia selalu kentut 2 minit sekali itu penyakit selalu kentut. Maka selalu kentut pun dia kena ambil asma terus sembahyang. Nampak macam mana kalau boleh tutuplah. Kalau tak boleh tutup, tak apa. Kecuali kencing kena tutup. Kencing kata ulama, kalau lelaki dia senang sikit, ambil plastik ikat. Betul saya cakap ni. Jangan sembahyang yang wajib saja. Nak ambil sembahyang dengan cuci-cuci, ikat terus sembahyang. Setiap kali waktu dia kena masuk kemaluan dia. Dimaafkan sebab dalam keadaan darurat. Tentu berterusan, kencing terusan bagi jejak digunakan bersama walaupun dia keluar air. Kita terus sembahyang tu. Oleh kerana kita darurat digunakan ke syarat yang ada meleleh tempat lain. Itu kat situ. Ikat pistol kita tu sembahyang tempat. Yang wajib sahaja. Tak boleh mamak apa tak boleh. Kita sembahyang sendiri dia. Lepas. Kalau jadi imam dia kena lepas yang wajib dia. Wallahu a'lam. Ustaz, kita sembahyang kan agar sembahyang kita tengok dan slide. Macam mana nak buat sudah ni? Ada terdedah aurat mata sembahyang kita. Cuma tak tahu bila keluar. Kalau keluar pada awal punya pasal. Bila habis sembahyang baru Dah habis pun tak sah. Sunat aurat. Ni faham? Macam kita sembahyang, contoh lain lah, rambut nak bersih kita kan, kita cuma sembahyang, tak pakai kain, maju saja. Padahal sembahyang kita masuk tak sah kan, pada awal. Kecuali kita tahu awal dia keluar, kita suruh masuk, nanti dimaafkan. Macam kain kita sadar sikit, masuk. Jangan kita sembahyang di pantai tu kan. Allah Akbar, masa rokok, boom, kain. Nampak waktu kita mesti cepat-cepat, kita tidak sengaja. Tapi kalau kita biarkan dia tak sah. Walaupun kita tak sengaja, kita tengok, akan keluar saya akhir, ini dah saya akhir. Tak boleh, itu kita sah. Walaupun tak sengaja kerana menjedah kamu. Wabah. Macam perempuan, kalau dia hamil perempuan, kita boleh terus sembahyang. Ini benar orang tanya soal apa bagus sebenarnya. Tanya ke macam tadi. Kita tengok syarat membatalkan wudu. Antaranya keluar sesuatu daripada kubur dan tubuh. Sesuatu itu nama sebut semua, termasuk angin. Dan cara kita kena pasti angin ya, Nabi sebut sesiapa dia rasa keluar angin daripada kemaluan dia kena pastikan dulu sama ada bunyi dung ataupun berbau. Itu baru confirm tuan. Tapi kalau kita bunyi, kita tak bunyi rasa keluar tapi tak bunyi, teruskan sembahyang. Kalau dia Rasa tak kira. Dia nak pasti yakin dung ataupun berbau. Bukan dung, namanya kita bunyi kok. Masalah kita dia kena yakin berbunyi ataupun berbau baru kita berhenti sembahyang. Tapi kalau dia rasa tidak dikira. Kadang-kadang saya tanya boleh buat. Saya rasa, kita rasa. Sebab kita tak rasa pun. Terus bayar. Kecuali apabila ataupun berbau sahaja. Allah Alam, lagi soalan? Ada juga? Boleh? Ada boleh berhenti. Oh, sudah lebih dah. Last. Ayah. Yuk. Terbantu dan tahap masih tertelan tadi. Tahap untuk puasa lah. Solat. Dia macam ni. Dia membatalkan sembahyang adalah najis. Tahap tidak najis. Dia kotor sahaja. Kecuali kita dalam bulan puasa
keluar tertelah balik itu batal puasa kalau di luar. Dan kalau dia ada di dalam itu tak ada puasa. Kalau najis kotor, bukan najis. Dia tidak berbatas sembahyang, sembahyang jelas najis. Ya saya selalu nampak orang lelaki sembahyang, dia takbir atau ihram, takbir kan? Dia macam ni lah. So yang betul macam mana? Yang sah dan Sunat dia macam ni. Terima kasih. Mana takbir macam-macam takbir ni. Takbir itu ialah angkat tangan. Yang sunatnya macam ni. Sama dengan tinggalnya. Sama ke atau rapat? Sama. Mana sama ada rapat ni biasa sama macam ni. Dalam kita ni ada saya macam ni. Allah. Jadi sunat sahaja. Jangan kata orang tak sah pun macam tu. Tak boleh pada sunat sahaja. Cuma ya Nabi ni macam ni. Allah. Macam ni pun. Dia macam tu. Apa yang kata macam ni. Kata jangan lama orang angkat biasa macam mana? Allah. Tak ada luar biasa. Ini luar biasa. Allah. Itu biasa. Kata tu lah yang dibuat. Kenapa kaji sangat tu Nabi tak buat? Allah. Sebab apa dia tak fikir dia akan takbir, dia fikir dia tak teriak saja. Dia tak pasal untuk macam mana. Yang tu gitu. Allah. Bagaimana? Dia sunat sahaja. Mana tak dibuktikan lah. Allah Akbar boleh. Allah Akbar boleh. Bukan boleh apa. Sunat tak dapat lah. Cuma sos banyak. Sebab dia sunat sahaja. Last sekali. Ya. Sama je. Perempuan dia lain ni. Saya nak kepok. Dia lain. Perempuan lain. Perempuan berbuka dia lain. Tak boleh kepok dia macam ni. Dia kena macam ni. Dia kena kepok. Sujud. Dia kena. Dia nak saya laki kata. Lelaki sunat buka saya ni. Ekor ni. Dia tak boleh. Dia macam tu. Dia ada beberapa perkara bagi perempuan. Tak akan baca lagi. Kita bertawawah. Cepat habis kita. Lagi soalan dah sekali. Ada. Saya dapat banyak tapi dia malu. Malu tadi sesat sana. Dia dalam belajar jangan malu. Malu dia kita tak anggap orang kita kata dalam tanya dapat kita pandai. Jangan kita anggap macam tu. Salah bagi salah perbuatan kita sampai bila kita akan dapat betulan kalau kita malu untuk kita. Semua dah tahu dah. Maka berhenti di sini. Tanya kepada Okey, habis soalan. Solat ala waktu wallahu a'lam bishawab. Time bunyi tu. Alhamdulillah nasyhadu sunnah wa rahim alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam wa bana adna ma'adana sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bikum.